Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat ina rahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya serta taufik dan hidayah daripadanya. Kita sambung daurah kitab Zadul Muta'allim. Sambung di soal 55 sunat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sunat wudu adalah sunat wudu itu ada berapa? Kita sebut banyak makna. Tapi sebut sini 14. Adalah sunat wudu itu yang pertama membaca bismillah pada permulaan. Bismillah. Tu sunat, hasil dah sunat. Tak mau baca bismillahirrahmanirrahim pun. Yang sempurnanya ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Afdal, paling sempurna sampai habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi habis tak ada baca bismillah pun dapat dah sunat hasil. Dan sekurang-kurangnya membaca bismillah. Baca bismillah aja dengan nama Allah. Disunatkan juga membaca bismillah pada pertengahan wudu jika ditinggal pada awalnya. Faham di situ? Maknanya kalau kita baca di awal, tengah tak payah baca lah, tak sunat dah. Tapi dia sunat, maknanya setiap anggota sunat kita baca bismillah. Tetapi tidak disunatkan lagi apabila sudah selesai mengambil wudu. Lepas habis dah wudu dah, daripada awal tak baca. Lepas habis basuh kaki, teringatlah tak baca bismillah, baru nak baca, tak sunat dah. Kalau baca pun maknanya harus gitu lah. Kedua, membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Sunat. Dan membasuhnya 3 kali. Jika syak akan suci tangannya, kalau dia ragu-ragu lah. Ada ragu kata tangan itu tak bersih. Basuh 3 kali. Ketiga, bersugi. Sunat yang ketiga, bersugi dengan sesuatu yang kesat, yang kasar. Sunat bersugi. Tak nanti ada kayu sugi, balut kain di tangan pun boleh tonyok hasil kita panggil sunat bersugi itu. Bagi jadi kesat. Keempat, berkumur-kumur, iaitu selepas membasuh dua tapak tangan, kumur pula. Maka memadai berkumur-kumur dengan hanya memasukkan air ke dalam mulut. Buh air dalam mulut tu hasil dah sunat berkumur tu. Istinsyaq dia panggil. Dan yang sempurnanya ialah memasukkan air ke dalam mulut serta digerak-gerakkan air itu kemudian dikeluarkan semula. Tu hak afdal, yang sempurnanya. Tapi maknanya kalau tak menggerak-gerakkan air pun pakai buh air dalam mulut tu hasil dah sunat. Kelima, setengah tu orang maknanya benda sunat ni macam ni, bukannya payah pun. Kadang-kadang orang malas ambil wudu pakai basuh muka terus je. Tangan tak basuh dah. Kumur pun tak lah. Rugi lah. Maknanya benda sunat, fahla. Tapi dah fahla tak nampak kan, buat tu orang buat mudah. Di akhirat esok barulah nak menyesal.
Benda mudah kita tinggal. Kelima, memasukkan air ke dalam lubang hidung selepas berkomor-komor. Madmadah, al-istinsyak wal madmadah. Maka memadai dengan semata-mata memasukkan air ke dalamnya. Mana? So ayat masuk lubang hidung tu hasil dah sunat. Masuk ayat lubang hidung. Tapi dan yang sempurnanya memasukkan air ke dalam rongga hidung, kemudian dikeluarkan semula. Kita panggil apa? Serok. Buah ayat tu serok masuk sikit. Hak tu hak sempurna. Tapi kalau tak serok pun hasil dah sunat. Sunat madmadah tu. Lebih afdal, ini lebih utama, menyertai berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 3 cebok air. 3 cebok air maknanya air kita kumur pun air tu juga kita masuk ke dalam lubang hidung. Sebenarnya satu cebok ni. Masuk air, lepas tu serok sekali. Hak afdal macam tu. Itu lebih afdal. Menyertai berkumur dan memasuk air ke dalam hidung, makna sekali. Cebok macam ni, buah yang dalam mulut, serok sekali. 3 tu. Itu afdal. Tapi mana kita kena cari hak utama lah. Macam tu. Jangan cari hak mudah. Dalam bab kebajikan ni kita kena cari hak pahala besar. Kalau cari kalau bila tak buat langsung, baik buat. Jangan macam tu. Cari hak lebih utama. Kalau tak boleh buat hak utama, barulah kita buat hak kurang sikit. Jangan tak buat langsung. Keenam, menyapu seluruh kepalanya. Sapu semua kepala. Maknanya masa basuh dahi lah, kita basuh semua kepala. Macam duk cerita tadi. Sebab kita di akhirat esok umat Nabi Muhammad ni, umat lain kenal. Sebab tu kan, sebab kesan wuduk. Umat lain tak ada. Umat Nabi lain. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Dia ada kesan wuduk tu nampak bercahaya, bersinar. Jadi siapa hak basuh lebih tu, cahaya dia lebih. Dia wajib basuh sikit ya. Kita basuh satu kepala. Tu sunat. Maka sekiranya tidak menghendaki ia meninggalkan pakaian yang di atas kepalanya, dia ada kepih atas kepala, dia basuh dahi sikit. Nak basuh kepala semua payah, nak buang serban, tak ada tempat sangkut. Nak buat ke mana? Seperti serban dan sebagainya, maka disunatkan juga ia meratakan sapu di atas pakaian yang tersebut. Sapu kat atas serban. Esok cahaya kali dengan serban. Sunat. Boleh buat juga. Ketujuh, menyapu kedua telinga, sebelah luarnya dan sebelah dalamnya dengan air yang lain daripada air menyapu kepala. Lain daripada air yang sapu kepala, maknanya asing. Ambil air yang lain pula untuk basuh telinga ni. Kelakuan menyapu telinga itu, makna cara sapu telinga itu ialah memasukkan jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinga. Macam biasalah, so jari telunjuk masuk dalam telinga dan dilalukan ibu jarinya di atas belakang daun telinganya, atas cuping telinga ni lah. Ibu jari ni sapu macam biasalah. Kemudian dilekapkan kedua tapak tangannya yang basah ke telinganya. Tapak tangan tu tak tekap. Itu cara dia. Kedelapan, menyelati janggut yang tebal bagi laki-laki. Maknanya selok janggut hak tebal itu sunat, tak wajib. Kalau janggut nipis wajib, janggut tebal tak wajib, sunat. Adapun janggut yang tidak tebal dan janggut perempuan atau khunsa, maka wajib menyelatinya. Janggut yang nipis lelaki, janggut nipis, hak tu wajib, kena bagi sampai air ke kulit. Dan janggut perempuan atau khunsa, hak tu wajib menyelatinya. Walaupun tebal, tadi baca dah kan. Hak perempuan, khunsa, kalau tebal sekalipun wajib menyelati juga. Maka kelakuan menyelatinya itu ialah dengan memasukkan jari-jarinya di celah-celah janggut itu. So jari masuk ke celah janggut. Kesembilan, sunat wuduk, menyelati anak-anak jari tangan dan kaki. Buat macam tu. Ada dia abang tu. Buat macam tu. Masa basuh tangan tu sunat. So jari belah kiri masuk
jari belah kanan. So anak jari belah kanan masuk belah kiri, sunat. Jika tidak sampai air kepadanya melainkan dengan menyelatinya, maka wajiblah menyelati itu. Kalau hak jenis tangan jenis rapat tu, air tak boleh sampai melainkan kena selok jari, itu wajib. Hak sunat ni maknanya hak biasa ni. Kalau tak menyelati pun air sampai juga. Itu sunat. Kalau tak menyelati yang tak sampai, itu wajib. Kelakuan menyelati anak jari tangan itu ialah dimasukkan anak-anak jari tangan kanan di celah anak-anak jari tangan kiri. Tu. So, jari belah kanan tu masuk belah tangan kiri. So, anak jari tangan kanan masuk jari tangan kiri, anak jari tangan kiri masuk jari belah tangan kanan. Dan kelakuan menyelati anak-anak jari kaki ialah dengan dimasukkan anak-anak jari tangan kiri. Tu, tangan kiri ini menyelati kaki. Ke-10, mendahulukan basuh tangan kanan dan kaki yang kanan. Basuh belah kanan dulu, sunat. Basuh belah kiri pun dulu pun sah, tapi makruh. Adapun anggota yang mudah dibasuh bersama-sama seperti muka dan telinga, maka hendaklah dahulukan pihak yang kanannya, tetapi dibasuh bersama-sama. Basuh belah kanan dulu, basuh sama-sama, tapi mula belah kanan. Sunat. Semua benda sebenarnya Nabi sebut hadis kan, daripada Sayyidatina Aisyah, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi sya'nih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka mengkanankan sekuasa-kuasa semua perkara, kecuali ada setengah benda-benda yang tak elok tu dia mula dengan belah kiri. Jadi benda-benda yang harus semua ni mula belah kanan dulu, sunnah. Ke-11, melakukan membasuh atau menyapu itu 3 kali, sunat. Basuh 3 kali. Ke-12, berturut-turut pada sekalian fardu wudu, sunat. Turut. Mana basuh daripada awal sampai habis tu makna dia tak berhenti. Tak ada selang dengan bersembang apa tu. Bersembang makruh. Pada perkara yang kita panggil tak ada hajat lah. Kalau ada darurat apa tu tak apalah. Tak ada hajat apa, bersembang makruh. Panggil dia putus berturut-turut. Berturut-turut tu sunat. Maka hendaklah diiringi membasuh tangan selepas membasuh muka, dan diiringi menyapu kepala selepas membasuh tangan. Begitulah juga pada fardu yang lain sampai habis wudu. Mana dia berturut-turut, tak ada selang dengan apa dah. Dengan bersembang dan sebagainya. Adapun maksud berturut-turut itu ialah tidak berselang-selang di antara dua fardu itu oleh perceraian yang lama sekira-kira tidak kering anggota yang dahulu itu. Tu wajib. Kalau kering tu dia habis, dia kena ambil mula lain wudu. Bukan makruh dah tu. Ni. Betul-betul sunat ni maksudnya masa sampai tak kering. Kalau kering tu dia kena mula lain wudu. Ni tidak berselang-selang di antara dua fardu itu oleh perceraian yang lama sekira-kira tidak kering anggota yang dahulu itu sebelum dilakukan fardu yang kedua. Pada musim yang sederhana, makna musim yang bukan panas sangat. Kalau panas sangat tu dia cepat kering. Dan ketiga, sederhana dan ketika sederhana kepanasan badannya. Tetapi bagi orang yang berpenyakit selalu kencing, maka wajib berturut-turut melakukan fardu wudu itu. Orang panggil apa? Salisil baul. Selalu kencing. Hal ni dia wajib berturut-turut. Orang panggil dia darurat hak ni. Dia tak boleh nak selang-selang, tak boleh. Dia ada cara dia. Orang yang penyakit kencing tak berhenti ni.
Dia wuduk dia tu sah untuk satu fardu aja. Dia ambil wuduk. Sah untuk satu fardu aja. Dia tak boleh nak buat fardu yang lain, dia kena ambil wuduk lain. Ke-13, membasuh lebih daripada qadar yang wajib pada muka sunat. Basuh tangan wajib sampai kat siku, jadi basuh sampai kat lengan ni. Sebab tu lah. Sebab kesan wuduk tu, cahaya. Ke-14, sunat yang ke-14, membasuh lebih daripada qadar yang wajib pada dua tangan dan dua kaki. Tadi muka, atas ni yang ke-13 tu. Membasuh muka mana dia basuh sampai ke telinga tu. Lebih. Ni yang ke-14 ni kaki. Dua tangan dan dua kaki. Tangan sampai siku, dia basuh sampai lengan. Hak kaki sampai kat wajib sampai dekat buku lali, dia basuh sampai dekat betih, ataupun kat kepala lutut. 14 habis. 14 sunat sebut di sini lah. Ada lagi sunat lah. Dia setiap kita basuh anggota tu, setengah kita dia sebut ada doa dia khusus. Sebut dalam hadis. Tapi setengah-setengah orang dia kata hadis maudhu'. Tapi tak ada masalah apalah, doa kan. Kata musannif, makruh meminta tolong pada mengambil wuduk seperti meminta tolong tuangkan air. Makruh. Kita suruh orang tolong jurus. Kita nak ambil wuduk. Kalau tak ada darurat apalah. Ada darurat tak apa. Makruh mengeringkan air wuduk pada anggota. Kita lap air wuduk, lepas ambil wuduk tu lap dengan, kita panggil dengan kentola apa tu. Hak tu makruh. Kecuali ada darurat lah. Macam orang panggil apa, duduk di negara yang sejuk tu. Boleh ada orang panggil jadi penyakit. Itu tak apa. Kalau tak ada darurat apa, biar dia kering sendiri. Kita kering tu makruh. Sunat membaca ketika selesai daripada wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa ni. Besar dia punya kelebihan dia. Pendek aja. Doa habis wuduk. Bersugi. Kata musannif rahimahullah, sunat bersugi dengan sesuatu yang kesat. Kesat ni kasar. Ketika hendak sembahyang fardu atau sunat sugi. Besar pahala dia. Sebutlah hadis. Orang tak bersugi, orang yang bersugi ni lebih berapa puluh kali ganda? 70 kali ganda. Hak orang sembahyang bersugi dengan tak bersugi ni besar. Rasulullah sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalau tak menjadi kepayahan, maknanya payah jugalah sugi ni. Kalau tak jadi payah, Nabi kata, aku akan wajibkan umatku bersugi setiap kali nak sembahyang. Maknanya besar lah. Sampai Nabi nak bagi wajib. Tapi sebabkan maknanya payah juga. Bila kata Nabi kata macam tu, kalau tak jadi kepayahan. Dan Nabi tak wajib ni maknanya payah. Tak tahu lah payah macam mana. Dan ketika berubah bau mulut kerana sebab tidur atau makan, atau kerana diam yang lama, atau kerana banyak berkata-kata. Tak kira lah. Sunat bersugi. Sunat bersugi kerana hendak membaca Quran atau hadis. Makruh bersugi bagi orang yang puasa selepas gelincir matahari. Ini khilaf ulama juga ni. Dalam kitab disebut ada yang kata makruh, ada ulama kata tak makruh. Perkara-perkara yang haram sebab hadas kecil. Bila kita berhadas, hadas kecil lah, bukan hadas besar. Ada perkara yang haram dilakukan oleh mukallaf. Benar apa?
Haram dengan sebab hadas kecil itu 3 perkara. 3 perkara. Orang yang hadas kecil maknanya orang tak ada wuduk lah, dia tak boleh buat. Pertama, sembahyang fardu atau sunat. Tak boleh sembahyang, tak ada wuduk, haram. Tak kira lah sembahyang sunat ke, kena bagi ada wuduk. Kedua, tawaf. Haram tu maksudnya dengan sengaja. Kalau dia tak tahu dia tak ada wuduk, tu tak apa. Kedua, tawaf fardu atau sunat. Tawaf sunat pun tak boleh, haram, kena ada wuduk. Ketiga, menyentuh Quran atau menanggungnya. Menanggung tu, bukan menengung lah, kena tambah ga. Menanggungnya. Menanggung Quran mana maksudnya bawa Quran. Bawa Quran, tak ada wuduk, haram. Kata musannif, harus menanggung Quran yang mengandungi tafsir yang lebih banyak daripada ayat Quran. Tafsir maknanya ada tafsir sama, bukan terjemahan. Terjemahan saja tu dikira sama banyak dengan ayat Quran. Kalau 30 juzuk Quran tafsir, makna hak terjemah saja tu, hak tu dikira sama banyak, tak boleh kau pegang. Dia kena ada tafsir lain, lebih tak apa, ada hadis ke apa ke, lebih daripada terjemahan tu. Kalau terjemahan saja sama-sama dengan ayat Quran, hak tu dia bagi sama banyak, dia kena lebih. Dan harus membawa wang emas atau wang perak atau cincin, duit nak tak kira lah emas ke bukan, macam duit Saudi tu ada tulis la ilaha illallah tu. Tu tak apa, tak ada wuduk. La ilaha illallah tu ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah kan, surah Muhammad. Atau cincin yang dilukiskan, cincin tu yang dilukiskan di atasnya ayat Quran, tidak ditegah kanak-kanak yang mumayyiz. Mana tak dilarang lah. Kanak-kanak yang mumayyiz, yang berhadas, menyentuh Quran atau papan tulis. Papan tulis maknanya papan whiteboard ke apa yang ada ayat Quran, kerana mempelajari akan Quran, tak apa. Tapi kalau orang yang baligh ni tak boleh nak tulis ayat Quran, dia kena ada wuduk. Nak tulis kat whiteboard ke apa ke, ustazah apa ajak Quran tu, nak tulis ayat Quran tu kena ada wuduk. Tayammum. Kata musannif, tayammum pada syarak ialah menyampaikan tanah yang suci kepada muka dan 2 tangan. Meratai, tayammum, meratai ialah menyampaikan tanah yang suci kepada muka. Debu lah masuk tanah di sini. Debu tanah yang suci kepada muka dan 2 tangan kerana ganti daripada wudu atau mandi, atau ganti daripada membasuh suatu anggota yang tak dapat disampaikan air kepadanya kerana suatu keuzuran dengan syarat-syarat yang tertentu. Macam orang patah tangan kan, patah tangan ataupun tangan lah selalu, kaki selalu orang patah dekat betis, tak patah dekat tapak kaki tu, dia patah sini tangan. Jadi tangan ni kena balut dengan simen. Ni kena tayammum, bukan tayammum mana dia kena ambil wuduk. Ambil wuduk dulu ataupun tayammum dulu, ambil wuduk dulu lah. Lepas tu hak tak boleh basuh tu tayammum. Tayammum daripada anggota yang dia tak boleh basuh. Syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum itu 5 perkara. Dia ada syarat dah nak tayammum, bukan tayammum tu je. Pertama, ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Sebab tayammum ni dia panggil taharah darurah, bersuci yang masa darurat, secara darurat. Maknanya kalau tak ada darurat, tak boleh nak saja tak jadi, tak boleh. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air, baru boleh tayammum. Kedua, masuk waktu semayang. Nak tayammum tu kena masuk waktu semayang dulu.
kalau nak semayang, kalau nak tayamum, kalau baca Quran tak apa. Tapi lagi masuk waktu semayang kena tayamum lain. Dia tayamum ni dia sah untuk satu waktu je, satu fardu. Maka tidak sah tayamum bagi sembahyang fardu sebelum masuk waktunya, waktu semayang. Ketiga, mencari air dahulu dengan sendirinya atau dengan seorang yang diizinnya. Dia kena cari air dulu sebelum dia tayamum. Dia cari sendiri. Atau dengan seorang yang diizinnya, suruh orang lain, dia tak larang nak pergi, tolong pergi cari air, asal ada tak? Tak ada, baru boleh tayamum. Maka jika ia di dalam kumpulan yang ramai, dia musafir, satu bah, nak tayamum tu, hendaklah lebih dahulu bertanya kepada rakan-rakannya. Kena tanya dulu siapa ada air. Kalau tak ada, semua bakal tak ada, ataupun ada untuk nak minum je, tak ada lebih, baru boleh tayamum. Dan jika ia seorang diri, hendaklah memerhati dan melihat di sekelilingnya. Tengok ke sekeliling ada ke tak ada. Tak ada, baru boleh tayamum. Syarat yang keempat, uzur menggunakan air sebab ditakuti cedera pada anggota yang sakit, atau ditakuti hilang nyawa, ataupun kerana berkehendakkan kepada air yang ada padanya. Mana tak boleh guna air. Kalau guna air, rosak anggota. Ataupun tak boleh guna air sebab tangan dia kena badut dengan simen, patah. Macam tu lah. Boleh dia tayamum. Hak tu dia anggota lain dia kena ambil wudu, bukan tayamum terus dah. Anggota lain hak boleh basuh tu dia kena ambil wudu. Hak tak boleh basuh tu je tayamum. Tayamum tu bukan sapu tempat tak boleh basuh tu. Tayamum macam biasa. Sapu debu kat muka dengan tangan. Kelima, syarat yang kelima, tanah yang berdebu. Tanah ketui tak boleh. Tapi kalau petuk tu ada debu tak apalah. Lagi berdebu yang suci, lagi menyucikan. Maka jika bercampur tanah itu dengan kapur atau pasir, maka tidak memadai tayamum dengannya. Mana kena debu betul, debu tanah betul. Tak boleh campur dengan pasir, tak boleh. Habis. Fardu tayammum. Fardu tayammum itu 4 perkara. Fardu ni rukun lah. Pertama, niat. Hendaklah niat tayammum kerana mengharuskan sembahyang fardu atau sunat atau kedua-duanya, atau tawaf atau sebagainya. Ikut kita nak buat apalah tayammum ni. Sebab dia kita niat nak sembahyang sunat, nak buat sunat tayammum. Kita nak buat untuk fardu lagi kena tayammum lain. Ada tak boleh buat untuk fardu. Kalau kita ni depan ada. Kata musannif, jika diniat mengharuskan sembahyang fardu, maka harus melakukan satu sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Kalau kita tayammum tu untuk sembahyang fardu, kita boleh buat satu fardu. Lepas tu kita boleh buat beberapa sunat. Adapun jika diniat mengharuskan sembahyang sunat, kita sembahyang tayammum tu untuk sembahyang sunat, maka tidak harus melakukan sembahyang fardu. Tak boleh dengan tayammum tu lah. Nak sembahyang fardu tu boleh, tapi kena tayammum lain. Wajib menyertai niat dengan memindahkan tanah ke tapak tangan. Masa niat tu, nak niat tu, masa tepuk tu tak niat lagi masa nak sapu tangan. Tanah di tapak tangan. Tanah ke tapak tangan. Masa tepuk lah. Dengan memindahkan tanah ke tapak tangan. Dan hendaklah berkekalan niat itu hingga menyapu akan sebahagian daripada muka. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, menyapu muka, iaitu menyampaikan tanah kepada sekalian muka, debu tanah tu. Ketiga, menyapu 2 tangan serta 2 siku.
Tidak wajib menyampaikan tanah ke bawah kuku. Tak kena duk suar debu tu masuk bawah kuku tak kena. Tak wajib. Dan kepada pangkal-pangkal bulu yang tumbuh pada muka dan tangan. Maknanya ada janggut apa, ada jambang apa, tak kena duk suar masuk ke istilah tu tak. Dan jangan berulang-ulang menyapu kerana jadi musta'mal. Sekali je. Sapu banyak kali tak. Jangan duk patah balik macam ke sekali tu. Jangan duk tarik naik ke atas balik, tak boleh. Jadi musta'mal. Debu tu. Memindahkan tanah itu ialah dengan ditepukkan tapak tangan pada tanah atau debu yang disediakan itu. Jika lekat ia pada tangan dengan tidak ditepuk, maka memadailah dengan meletakkan tangan pada tanah itu. Tepuk. Kalau letak boleh lekat dah, tak payah tepuk lah, pakai letak cukup. Keempat, tertib. Maka wajib didahulukan menyapu muka, kemudian menyapu dua tangan. Sapu muka dulu, lepas tu baru sapu tangan. Tu tertib. Dia dua tu aja anggota tayammum. Muka dengan tangan. Habis ya. Misal lafaz niat tayammum. Contoh. Nawaitu tayammuma istibahatus salati lillahi ta'ala. Istibahatun lis salati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tayammum kerana mengharuskan bagi sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu kalau nak sembahyang. Kalau nak baca Quran, nak sembahyang sunat, kerana mengharuskan sembahyang sunat, kerana mengharuskan membaca Quran, menyentuh Quran. Sunat tayammum. Sunat tayammum itu 3 perkara. 3 perkara aja. Pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan. Baca bismillah. Kedua, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Tangan kanan dulu. Dan memulakan pihak di atas dahulu daripada pihak di bawah pada menyapu muka. Sapu mula di atas dulu. Ketiga, berturut-turut antara menyapu muka dan menyapu tangan. Maknanya jangan duk selang dengan apa-apa. Sunat menanggalkan cincin ketika menepuk tangan pada tanah pada kali yang pertama. Pada kali pertama tu sunat kita buang cincin kalau ada cincin. Kalau kita pakai cincin, sunat kita buang. Itu kali pertama sunat. Adapun pada kali yang kedua, tepuk dia 2 kali kan. Tepuk kali pertama nak sapu tangan. Kali kedua nak sapu muka. Kali kedua nak sapu tangan. Sapu tangan dulu ke muka dulu? Tangan dulu kan? Sapu tangan. Nak sapu muka tu, kalau kita tak buang hak kali pertama, wajib. Adapun pada kali yang kedua, maka wajib menanggalkannya. Wajib kena buang. Sebab apa? Kerana debu yang lekat pada cincin, pada tepuk yang pertama itu jadilah musta'mal. Mana kalau kita tak buang, debu hak ada di cincin tu jadi musta'mal. Jadi kalau kita tepuk pula, debu hak semua depan tu jadi musta'mal. Jadi tak boleh nak sapu muka, nak cari debu lain. Itu wajib. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Benda apa? Kata musannif, perkara-perkara yang membatalkan tayammum itu 3 perkara. Pertama, berlaku sesuatu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada 2 jalan lah. Semua-semua perkara yang membatalkan wuduk lah. Kedua, melihat akan air ataupun dapat air jika ia tayammum kerana ketiadaan air. Kalau dia tayammum itu sebab air tak ada, jadi ada air itu membatalkan tayammum. Maknanya kalau dia tayammum itu sebab tak boleh guna air, itu tak ada masalah lah kalau ada air pun. Ketiga, murtad wal'iyaz billah, iaitu keluar daripada agama Islam. Itu batal tayammum. Hukum orang-orang yang tayammum melihat air atau mendapatkan air. Pertama, jika ia tayammum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang, maka tayammumnya apa?
Jika ia tayamum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang, maka tayamumnya, tayamumnya apa? Jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika bermukim dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya. Maka tayamumnya apa tu? Batal lah. Batal tayamumnya. Atas tu. Jika ia tayamum kerana ketiadaan air dan ia belum mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya. Batal lah. Dan dia dapat air, kan melihat air. Batal tu. Atas tu. Batal tak ada tambah. Maka batal tayamumnya. Kedua, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika bermukim dan ia sudah masuk mengerjakan sembahyang, maka batal tayamumnya. Batal juga, dah jumpa air kan. Ketiga, jika ia tayamum kerana ketiadaan air ketika musafir. Dia musafir, dia tayamum ketika musafir dan ia masuk mengerjakan sembahyang. Dia apa? Sembahyang, jumpa air. Hal ni maka tidak batal tayamumnya. Hal ni tak batal. Air ada. Dia tayamum ketika air tak ada, tapi dalam musafir dia pun sembahyang. Hal ni tak batal bila jumpa air. Keempat, jika ia tayamum kerana sakit atau seumpama sakit, hal ni tak batal tayamum lah. Ini memanglah. Sebab dia bukan tayamum kerana ketiadaan air. Habis. Itu hukum orang yang melihat air. Dia ada 4 hukum. 4. Kata musannif, tidak sah menghimpunkan 2 sembahyang fardu dengan satu tayamum. Tak boleh. Satu fardu je tayamum ni. Tapi sunat bolehlah, beberapa sembahyang sunat. Kata musannif, hendaklah tayamum bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Tiap-tiap kali nak sembahyang fardu kena tayamum. Dan bagi tiap-tiap sembahyang nazar. Sebab sembahyang nazar ni dikira walaupun sunat, dikira wajib sebab dia nazar. Tidak sah menghimpunkan 2 tawaf dengan sembahyang. Menghimpunkan 2 tawaf dengan sembahyang tak boleh. Dengan satu tayamum lah. Dia tayamum, lepas tu sembahyang nak tawaf pula tak boleh. Kena tayamum lain. Dan sembahyang Jumaat dengan 2 khutbahnya, 2 khutbah Jumaat. Dia nak baca khutbah, dia tayamum. Sekali habis baca khutbah lagi nak sembahyang Jumaat, dia kena tayamum lain. Kena spare debu siap-siap lah. Dan sembahyang Jumaat dengan 2 khutbahnya dengan tayamum yang satu. Harus mengerjakan beberapa sembahyang sunat dengan tayamum yang satu. Habis. Jadi ikut orang dia tu noh. Ke sebelah lah. Semua isu insya-Allah. Kemudian kata musannif, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.